ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إلا الله كان توابا أستغفر الله إلا الله كان توابا أستغفر الله إلا الله كان توابا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tuan-tuan. Apa khabar hari ini? InsyaAllah hari ini 3 hari bulan 4 2020 bersamaan dengan hari Jumaat. Tuan-tuan apa khabar? Hari ini hari Jumaat tuan-tuan. Hari terakhir bekerja. Apa perasaan kita? Allah. Selalu hari Jumaat ni adalah hari yang sangat-sangat kita nanti-nanti kan. Tapi sejak ke belakang yang ni Jumaat bukan lagi hari yang dinanti-nanti kan. Sebab semua hari pun terasa macam hari Jumaat dah. Semua hari pun dah terasa macam hari Ahad juga. Tapi Alhamdulillah hari ni kita dah sampai hari Jumaat. Dan saya rasa ini adalah minggu yang ketiga kita tak dapat nak bersolat Jumaat. Tapi insyaAllah kita boleh terus bersolat di rumah seperti biasa. Yang terbaiknya berjemaah dengan keluarga insyaAllah. Dan sama-sama kita membuat tambahan amalan sunat. Mungkin lepas solat Zuhur itu bersama keluarga boleh kita bacakan hadis-hadis Nabi atau baca Quran dan terjemahan bersama ahli keluarga. Mudah-mudahan ada barakatnya dalam keluarga kita. Kerana antara cara untuk menarik rahmat Allah ke dalam rumah adalah dengan membaca Al-Quran ataupun perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah. Contoh membaca hadis-hadis Nabi, kisah-kisah ulama-ulama dulu. Dan ini apa yang kita cuba usahakan di minda akhirat insya-Allah, di mana kita cuba khatamkan buku tuan guru saya. Minta maaf tuan-tuan, kat sini hujan, baru nak hujan. Hari ni panas sangat. Tapi hari ni hujan, panas dan hujan baru nak turun. Baru turun sikit je, dah berhenti dah pun. Ni tak tahulah guru kuat lagi. InsyaAllah hujan kot, masih renyah-renyah lagi kat luar sana. Saya ulang balik, ini adalah buku tulisan guru saya, Al-Fadil Ustaz Dr. Omar Muhammad Nur, Ikon Rizal. Tuan-tuan boleh pergi ke page Ustaz Omar. Saya lihat hari ni di Facebook beliau ada dia tengah survey untuk pembacaan kitab bersama beliau. Cuma dia tengah survey sama ada nak buat pembacaan kitab ni di Facebook Live ataupun di Zoom. Saya secara personally suka Zoom sebab Zoom ni lebih ada konsep belajar sikit. Tapi Zoom ni kalau kena partisipan tu perangai tak molek sikit, riuh rendah sikit lah Zoom tu. Tapi kita rasa suasana belajar tu kita akan rasa. Baik, tanpa membuang masa lagi, insya-Allah hari ini kita akan membaca ikon yang ke-6. Ikon yang ke-6. InsyaAllah hari ini kita akan berkenalan dengan Abu Yaqub Al-Buwaiti. Siapa Abu Yaqub Al-Buwaiti ini? Dan tajuk kecilnya Gantung Harapan Hanya Kepadanya. Hidup seorang ulama
tidak selamanya indah. Ada kalanya mereka mesti tinggal di penjara akibat mempertahankan kebenaran. Perkara tersebut berlaku pada Imam Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buaiti, murid kanan Imam Syafi'i di Mesir. Tokoh ini sangat unggul dalam ilmu fiqh, juga sangat tekun beribadah dan mengamalkan hidup zuhud. Siang harinya dipenuhi dengan mengajar dan berdakwah. Malam harinya diwarnai dengan tahajud dan membaca Al-Quran. Sebelum wafat, Imam Syafi'i melantik Al-Buaiti sebagai pengganti beliau sebagai guru besar fiqh di Mesir. Pada masa Al-Buaiti, kerajaan Bani Abbasiyah mewajibkan semua ulama menerima akidah Mu'tazilah. Al-Buaiti menolak akidah sesat ini. Akibatnya beliau dimasukkan ke penjara. Leher, tangan dan kaki beliau dibelenggu dengan rantai bak penjenayah. Menariknya, ruangan penjara yang sempit dan gelap tidak menyempitkan dada Al-Buaiti. Beliau tidak menjadikan kesusahan hidup sebagai alasan untuk meninggalkan perintah agama. Sebaliknya, beliau tetap menjalankan rutin hariannya sebagai Muslim terbaik yang tekun beribadah kepada Allah. Setiap pagi Jumaat, Al-Buaiti mandi dan membasuh pakaiannya. Beliau juga memakai minyak wangi sekadar yang beliau miliki. Apabila suara azan terdengar daripada masjid, beliau berjalan hingga pintu penjara. Pengawal penjara yang melihat beliau hendak keluar lalu menahannya dan berkata, "Sila kembali ke tempatmu semula." Al-Buaiti mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, aku telah menjawab panggilan azanmu, namun mereka tidak membenarkanku keluar." Kubur orang hidup. Penjara pada zaman itu lebih teruk berkali-kali ganda berbanding penjara pada zaman ini. Jika pengalaman satu hari berada dalam penjara moden terasa sangat menyeksakan, apa yang dirasakan oleh Buaiti tentu lebih berat daripada itu. Dalam sastra Arab klasik, penjara seringkali disebut sebagai kubur bagi orang hidup. Kubur al-ahya. Siapa yang masuk penjara seolah-olah dia telah ditanam hidup-hidup. Tubuhnya masih bernyawa, namun pergerakannya sangat terhad. Di dalam penjara, kita kehilangan satu sifat utama seorang manusia itu, iaitu kebebasan. Kehendak kita disekat, aktiviti kita dibatas. Kesempitan penjara biasanya beriringan dengan kesempitan akal dan jiwa. Ramai yang berputus asa dan kehilangan semangat hidup. Dalam situasi seperti ini, ramai juga yang melupakan solat dan kewajipan lain. Ada benarnya ucapan yang sering diperkatakan, kefakiran sangat hampir kepada kekufuran. Talian hayat Al-Buaiti mengajarkan bahawa kesusahan hidup bukan alasan untuk melupakan Allah. Sebaliknya, kesempitan hidup sepatutnya semakin mendekatkan kita kepada Allah, sebab tiada yang membantu hamba yang dalam kesusahan selain Allah. Allah berfirman, maksudnya, jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tiada siapa yang dapat menyingkirkannya melainkan Dia. Dan jika Ia menimpakan kebaikan kepadamu, maka Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Surah An'am ayat 17. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, jika engkau hendak meminta, memintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Jika kita meninggalkan ibadah apabila susah, maknanya kita telah memutuskan satu-satunya talian hayat yang akan mengeluarkan kita daripada kesusahan tersebut. Justru, siapa lagi yang akan menolong kita? Orang yang paling rugi adalah yang mendapat dua kesusahan. Kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat. Pepatah mengatakan ibarat jatuh ditimpa tangga.
ingat Allah. Apabila tertimpa kesusahan, minda kita biasanya bersegera meminta bantuan kepada manusia. Kita menelpon pelbagai pihak yang diharapkan dapat membantu. Pada masa yang sama, kita melupakan Allah yang Maha Penentu. Jika kita menggantungkan harapan kepada manusia, kekecewaan biasanya akan menyusul. Sifat manusia lalai dan kedekut. Mereka sering melupakan kita di saat-saat kritikal. Orang yang kononnya sangat rapat dengan kita ketika senang, tiba-tiba menghilang, tidak dapat dikesan ketika kita susah. Pernah satu ketika saya mengalami kesempitan wang. Orang yang saya harapkan membantu malah menagih hutangnya kepada saya. Jika kita mengharapkan kepada Allah, kemudahan akan segera tiba sebab Allah Maha Suci daripada kekurangan dan kelemahan. Allah tidak mengantuk, tidur dan lupa. Allah Maha mendengar dan Maha menguasai. Dia juga lebih pengasih kepada hamba-Nya, melebihi seorang ibu kepada anaknya. Bantuan Allah selalunya pada masa yang tidak disangka-sangka dan dari arah yang tidak terfikir oleh kita. Sebab jika bantuan itu boleh dijangka, maka kita mungkin bergantung harap pada jangkaan tersebut dan melupakan Allah yang menjadi penyebabnya. Setiap kali berasa susah, bimbang dan risau, ucaplah zikir yang biasa diucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam kesusahan. Zikir tersebut, La ilaha illallah azimu halimu, La ilaha illallah rabbus sama wa rabbus samawati wal ard wa rabbu asri azim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung dan maha penyabar. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi dan Tuhan arash yang besar. Beberapa orang salaf soleh membaca zikir ini dalam keadaan kritikal. Allah lalu memberi keselamatan. Antara mereka adalah Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menuduhnya memberontak dan berniat membunuh beliau. Sebelum hadir ke hadapan Khalifah, Ali Zain Al-Abidin mengajarkan beliau doa ini. Dengan izin Allah, beliau selamat daripada hukuman. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita habis bacaan ikon yang ke-6. Besok kita tidak ada bacaan tuan-tuan, dan kita akan sambung hari Isnin. Hari Isnin kita akan sambung kepada ikon yang ke-7. Tapi sedikit ringkasan yang kita boleh belajar daripada sini adalah dalam saat yang macam ni, kita kena gantung pengharapan kita kepada Allah. Dan kebetulan, Allahu alam, tak ada kebetulan sebenarnya dalam hidup ni. Tapi semalam saya terfikir, semasa kita RMO atau PKP ini, kita kena duduk di dalam rumah. Dan agaknya, dan kita tak boleh keluar rumah. Kita kena duduk di dalam rumah dan kita tak boleh keluar rumah. Agaknya inilah perasaan orang yang ada di dalam penjara, di mana dia orang kena duduk dalam satu sel dan tidak boleh ke mana-mana, melainkan ada waktu-waktu yang dibenarkan keluar, itu pun pada banduan-banduan yang tertentu. So, kalau kita tengok momentum kita pada hari beberapa hari yang pertama kita RMO, kita masih okey lagi sebab kita baru masuk penjara. Sebab kita baru, yalah, daripada dunia kita biasa bekerja apa semua, kita sangka kita akan berehat sebentar. Jadi kita pun duduk di rumah 1 hari, 2 hari, masuk hari ke-5, ke-6 kita dah mula boring. Disebabkan kita tak terbiasa dengan keadaan tu. Kita kalau boleh nak rehat macam 4-5 hari, lepas tu kita kerja 3-2 hari, lepas tu kita nak cuti balik.
Tapi bila jadi RMO ni kita dah hampir berminggu juga duduk di rumah. Jadi kalau kita tengok Imam Al-Buaiti tadi tu, dia di dalam penjara dia menekuni ibadah-ibadah beliau dan fokus untuk beribadah kepada Allah. Antara perkara yang dia buat adalah solat, membaca Quran dalam penjara itu. Dan pengarang juga mencadangkan supaya kalau kita nak minta tolong, kita kena minta tolong dulu dengan Allah, baru kita minta tolong dengan manusia. Selalu terkadang kita silap, kita minta tolong dengan makhluk dulu, baru kita rujuk kepada Allah. Contohlah, kita ada masalah kewangan, kita mungkin kurang RM500. Apa yang kita buat adalah kadang-kadang kita terus call kawan kita. Kita minta dengan kawan kita, kata aku nak pinjam kau 500. Tapi sebolehnya kalau kita dapat praktis diri kita, mengadu dengan Allah dulu. Ya Allah, aku ni ada masalah kewangan, mudah-mudahan kau sampaikan bantuan. Kemudian baru kita ikhtiar lah, cari mungkin dengan kawan, mungkin dengan sahabat-sahabat kita yang boleh membantu kita, insyaAllah. Lepas tu saya nak kongsi satu benda. Pagi tadi saya ada buat online kelas dengan satu grup real estate agent di Kelang. Dan perkara ni saya fikirkan pagi tadi. Malam tadi mula dah fikir dah, tapi pagi baru nak bagi pandangan ini kepada sahabat saya yang saya online pagi tadi. Kenapa, ni soalan lah, kenapa kita tak dapat nak praktikkan kepada diri kita untuk setidak-tidaknya selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Itu yang pertama. Kenapa kita tak dapat nak praktikkan setidak-tidaknya kita selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Dan yang keduanya, kenapa kita tidak dapat nak praktikkan pada diri kita, majoriti. Saya tahu sahabat-sahabat yang dalam FB Live ni semuanya praktikkan benda ni. Cuma majoriti statistik mengatakan tak ramai yang praktikkan juga benda ni. Yang kedua, kenapa kita tak boleh praktikkan diri kita untuk membaca Al-Quran dan terjemahan sekurang-kurangnya satu hari 2 muka surat. Satu hari 2 muka surat. Kenapa dua perkara ni kita tak boleh buat? So pagi tadi masa saya ada kelas, antara respon yang dapatkan adalah kita suka bertangguh-tangguh dalam buat kerja, tidak disiplin dan sebagainya. Tapi saya punya jawapan pula, kalau saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan, adalah antara reason kenapa kita tak boleh buat begitu adalah kita tak letakkan target ataupun benchmark kepada diri kita. Kita tak letakkan target atau benchmark kepada diri kita. So, kalau kita letak restriction dan target, satu hari aku kena baca pagi 10, petang 10. Lepas tu malam ikut mana pun aku mesti kena baca Al-Quran terjemahan 2 muka surat. Dan insya-Allah bila kita set benda tu, kita akan buat benda tu. Kita akan buat benda tu sebab kita tahu dah itu adalah task yang kita kena buat. Cuma cabarannya nanti, the biggest enemy dengan diri kita ni sebenarnya tuan-tuan adalah mind kita ni. Mind kita ni adalah the biggest enemy dengan kita. Jadi akan datang bila tuan-tuan dah satu hari, 2, 3, seterusnya 5, 6 dan seterusnya, nanti 8, 9 hari dah berlalu, mungkin masuk hari ke-12 tuan-tuan dah mungkin sibuk sikit dan malas, ataupun sibuk sikit dan keletihan pada hari itu. So apa yang akan berlaku adalah mind akan trick kita. Mind kata, kau ni penat hari ni, so kita jangan baca Quran, kita selawat sahaja 10 kali. So be careful, mind akan cuba trick kita dan cuba discount dengan kita. You have to be careful with this. Selalu mind akan cuba trick kita dan discount dengan kita. So
Dia kata okey. Jawapannya dia akan bagi tahu, dia akan sampaikan dekat kita information. Oh, hari ni saja kot, tak apalah, kita skip. Apa akan berlaku? Tuan-tuan akan skip hari ini, esok dan seterusnya. So you have to be careful. Macam mana nak resolve perkara ini? Dia bukan pada task yang tuan-tuan kena buat. Dia pada mind tuan-tuan yang cuba trik tuan-tuan. Okay. The best resolve atau solution yang tuan-tuan boleh buat adalah untuk lawan perasaan itu seboleh mungkin. Contoh, patut baca 2 muka surat, tuan-tuan hanya perlu baca 1 muka surat. Katalah hari itu sangat-sangat penat dan tuan-tuan patut baca 2 muka surat, baca 1 muka surat. Dan 1 muka surat tu katalah paling-paling penat, tuan-tuan boleh juga baca 1 line. 1 line saja, 1 baris saja. Kan, contoh Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirabbilalamin. Dah cukup. Lepas tu tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Sebab penat sangat kan? Sebab you promise with yourself nak baca Al-Quran 2 muka surat 1 hari, Al-Quran Arabic dan terjemahan. So sebab you penat, you nak baca 1 muka surat saja, tapi you penat lagi, you hanya baca 1 muka surat saja, 1 line saja. Okey, mind akan cakap apa? Allah, kalau 1 line lebih baik tak payah baca, Syekh. Jahatnya mind kita ni, dia akan trick kita tuan-tuan. So you have to be careful. Dia bukan pada amount yang kita baca, bukan pada amount yang kita baca, pada consistency kita membuat amalan itu, baru ada bekas pada diri kita. Ini saja, ni bukan ceramah agama, ni saja sharing supaya kita rasa okey, kita nak keep going untuk buat amalan kita, keep going untuk buat ibadah kita. Sikit-sikit pun tak apa. Macam contoh, tuan-tuan kata tuan-tuan tak boleh baca 2 muka surat, you promise yourself 1 hari 5 ayat. You baca in Arabic and you baca terjemahan. Saya suggest setidak-tidaknya on the way kita daripada sekarang ke Ramadan, habis Ramadan, habis Syawal, kita khatam Al-Quran dan terjemahan. Sangat penting tuan-tuan. Macam saya umur saya tahun ni 30 lebih lah, plus lah. So sejarah hidup saya tak pernah khatam baca Al-Quran dengan terjemahan, tak pernah. Ni baru nak buat. Tuan-tuan pun boleh buat praktik juga, insya-Allah sama-sama kita boleh khatam juga. Baik, itu sahaja. Homeworknya adalah tuan-tuan boleh set selawat 10 pagi 10 petang dan 2 bacaan muka surat Al-Quran bersamaan terjemahan. Okey, kenapa kedua ni saya pilih? Sengaja saya pilih adalah untuk selawat, Nabi dah bagi tahu dah, aku akan lebih mengenali umatku melalui banyaknya dia selawat. Jadi kita ni, kalau kita faham, kita nak duduk di mahsyar, kita nak mudah di mahsyar, kita nak Nabi kenal kita. Kalau ikut rekod, sekarang kita ada 7 bilion manusia di dunia ni. 7 bilion tu, kalau kita tak perhebatkan selawat kita, macam mana Nabi nak kenal kita? Okey? Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan kerana sudi melapangkan masa tuan-tuan untuk dengar saya berceloteh, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi hari Isnin dengan ikon yang ketujuh, ulama yang ketujuh, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.